Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Parenting Pedas bersama saya Adli Razia. Apa khabar semua? Saya punya sound okey ke? Video saya okey ke? Kita ada ramai hari ni, Nur Ayu Sahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Linda Sabri, kita ada Ana Liana, Izara Syafia, Nani Ahmad. Ramailah yang join kita hari ni, insyaAllah. Sebab hari ni kita nak cakap tentang topik yang macam mungkin jarang kita cakap lah, especially bila saya kan selalu cakap pasal parenting, masalah-masalah parenting lah, behavior anak dan sebagainya. Hari ni mungkin kita keluar sekejap, kita fokus kepada pembelajaran. Sebab sekarang ni kan anak PDPR, so mungkin ibu bapa lah yang menjadi, boleh saya katakan macam hampir guru sepenuh masa anak sekarang, sebab kita lah yang kena pantau anak, pembelajaran anak apa semua, tolong anak buat homework, dan kadang-kadang anak sedang PDPR pun kita pun kena duduk sebelah guide anak tu kan. So hari ni kita nak cakap specifically tentang matematik ataupun kira-kira. Okey ke? Dan hari ni kita ada special guest. Macam biasa, saya tak pernah bercakap seorang-seorang dalam Parenting Pedas ni. Kita always ada special guest. Dan hari ni kita bersama Cik Man, iaitu pakar matematik kita. Okey, apa khabar Cik Man? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa baik. Alhamdulillah. Apa khabar Puan Adli Razia? Saya pun alhamdulillah okey. Cik Man, saya dengar dekat Seri Kembangan ya? Betul. Kami sekarang berada di Pejabat lah, di Puncak Jalil Seri Kembangan. So hopefully keadaan kat sana okey lah. Kita pun tahu sekarang ni macam ada negeri yang mungkin ringan sikit dia punya PKP, ada negeri yang mungkin ketat sikit. Macam saya dekat Lumut Perak ni macam tak PKP. So hopefully Cik Man kat sana okey dengan team? Dekat sini nampaklah PKP tu banyak kenderaan kurang di atas jalan, tapi ramai lagi yang bekerja di sektor yang dibenarkan. Cuma kedai-kedai memang patuh SOP lah, kena beratur, ada nombor giliran. Memang keadaan di Selangor patutlah wajib dikawal. Yes, betul. Saya hari-hari tengok pun Selangor ni kenapa ni macam makin lama makin meningkat ni kan. Risau juga sebab keluarga saya, kedua-dua belah, keluarga saya dan juga suami dekat Selangor. Walaupun kami di Perak. So, yalah insyaAllah kita sama-sama saling membantu untuk rawat kita punya negara sekarang ni. InsyaAllah. Bersama-sama berganding bahu. Cik Man, hari ni topik kita kan anak lemah matematik. Bila saya update pasal poster kita kan, poster hebahan untuk invite orang join kita punya live hari ni, topik tu anak lemah matematik, ramai yang trigger tau. Ramai yang macam tiba-tiba dia pun rasa anak dia lemah matematik. Dan macam-macam isu jugalah yang saya dapat dekat direct message kan, dekat personal message. Ada yang cakap kita sebagai ibu bapa kita makin tak faham dengan teknik matematik yang terbaru. Macam cara kita belajar matematik dulu lain. Lepas tu kenapa pula anak-anak hari ni belajar matematik lain? Dah aku pula yang tak gerti nak ajar anak macam mana. Kan, dah aku pula yang macam tak gerti matematik. Betul, silibus sekarang agak mencabarlah. Malaysia banyak mengikut silibus daripada Singapura. Kita dah ke arah kebat. Kita pun dah ada ikut juga cara Indonesia punya matematik. So zaman sekarang agak mencabar untuk ibu bapa lah. Yes, of course. Dan nak pula waktu PKP ni kan, dengan dah lah mak pun dah tak faham matematik sekarang macam mana. Lepas tu dia pula lah, dia juga yang nak kena tolong anak buat homework dan sebagainya kan, PDPR dan sebagainya. So ada banyak sangat soalan yang saya nak tanya kepada Cik Man hari ni. Dan ramai juga sebenarnya yang kenal Cik Man ni. Boleh. Belum, dekat Malaysia belum ramai lagi kenal, tapi insyaAllah lah. Mana tahu melalui platform Parenting Pedas ni kita dapat bantu ramai orang, InsyaAllah. Sebab saya dengar Cik Man pernah bagi ceramah dekat Brunei kan,
Singapura dan sebagainya kan? Singapura belum lagi. Singapura belum lagi? Brunei? Singapura belum lagi. Saya lama di Brunei. Sejak 2011 saya dapat peluang mengajar di sana 2011 sampai 2020. Jadi bila berlaku PKP tu saya balik ke Malaysia. Dapat juga jemputan ke Indonesia di beberapa buah universiti di Sumatera Indonesia, jemputan sebagai penceramah jemputan fokus kepada asas matematik. Wow. So saya pasti banyaklah benda yang Cik Man kongsikan hari ni insya-Allah bermanfaat untuk kita lah. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Cik Man, saya tak nak buang masa, saya nak terus masuk pada soalan pertama. Boleh ke? Boleh. Sebenarnya agak gugup juga ni. Kita nak join parenting pedas bersama Puan Adli Razia ni. Biasanya ini Facebook je. Biasanya dalam perkongsian saya mengajar, ini kena interview. Tak apa, Mi mengajar juga, berkongsi kan. Dan ramai kat sini ibu bapa nak tahu. Kita nak tahu bukan sebab apa, kita nak tahu untuk bantu anak kita. Kan? Termasuklah saya jugalah. Saya ada anak yang sekolah rendah juga. Saya pun ada cabaran dalam membantu anak saya menguasai matematik. Okey. Betul. Soalan saya adalah, okey, sebagai ialah orang yang berpengalaman dalam subjek matematik ni atau penguasaan matematik ni, apa isu yang saya dengar suara saya sendiri lah. Okey ke? Okey, suara jelas. Sound okey. Ada double? Ada double suara saya. Oh okey. Saya harap penonton dengar okey lah sebab saya dengar double suara saya sendiri. Mungkin saya tak pasti. Suara Puan double. Cik Man buka speaker ke macam mana? Oh. Saya buka speaker. Jadi saya kena pakai mungkin pakai lah earphone atau kurangkan sikit speaker tu, tapi kan Cik Man pula tak dengar suara saya kan? Sekejap, saya cuba pakai earphone. Okey, boleh. Okey, sementara tu saya mungkin boleh bacakan sikit kat sini. Nur Syuhada cakap, yang dewasa pun excited belajar Pentagon Cife. Wow. Saya pun ada juga sebenarnya Pentagon Cife. Kat sini. Kena kedepankan TV. Saya pun mengamalkannya dengan anak saya insya-Allah. Okey. Kita ada Hajah Zam. Assalamualaikum Puan Adil dan Cikgu Cik Man. Salam Jumaat dari Brunei. Hai, Assalamualaikum orang Brunei. Ramailah orang Brunei kat sini. Mungkin Cik Man ni famous kat Brunei lah saya rasa. Okey, kejap sementara kita tunggu Cik Man nak settle dia punya apa nama ni? Headphone apa semua. Kalau anda ada soalan, kalau anda ada apa-apa nak tanya Cik Man, insyaAllah boleh tanya dekat ruangan komen dan kita boleh bacakan sama-sama, kita boleh discuss sama-sama insyaAllah. Okey, sebab saya ada banyak juga soalan nak tanya ni, macam contohnya macam mana kalau anak tu, yelah sebab ada anak yang tak suka buku kan. Sebab matematik ni memang kena menggunakan macam tu lah ataupun buku lah kan. Tapi anak yang tak suka menghadap buku ni macam mana? Kan mungkin boleh belajar melalui aktiviti-aktiviti tertentu. So mungkin kita boleh tanya Cik Man. So kalau anda ada soalan-soalan macam tu, alright. So Cik Man dah. Okey, dengar suara saya? Kita dah macam nak main game dah ni. Kerusi bukan kerusi gaming pula. Okey, tapi bukan hari ni nak cakap pasal matematik Okey, so Cik Man, okey, sebagai orang yang berpengalaman dalam matematik ni, penguasaan matematik ni, apa isu yang mungkin Cik Man pernah hadapi, isu-isu biasa yang ada pada anak-anak ni, tak kisahlah anak tadika atau anak sekolah rendah, yang selalu dihadapi oleh anak-anak ni dalam belajar matematik ni? Apa isu-isu yang selalunya ada? Okey, tapi saya boleh jawab soalan apa Hajah Zam Fazila ni. Waalaikumsalam. Salam Jumaat dari Brunei. Salam Jumaat. Hai orang Brunei. Hampir setahun lebih saya tak ke Brunei. Dah rasa kekok bila tak naik kapal terbang. Okey. Soalan daripada Puan Adil Rajiah. Apa isu yang biasa saya hadapi bila berhadapan dengan anak-anak murid, terutama sekali tadika dengan sekolah rendah? Okey. Dalam PKP lah, kita bercerita dalam dunia PKP sekarang ni,
dah setahun lebih anak kita belajar menggunakan PDPR, belajar di rumah. Dapat masuk sekolah sekejap, boleh katakan 50% di sekolah, 50% di rumah. Jadi cabaran PDPR, cabaran ketika PKP saya lihat adalah pembelajaran atas talian. Okey, guru tak dapat menyampaikan ilmu secara menyeluruh. Jadi kalau di kelas masa cukup 5 jam contohnya 1 minggu untuk mengajar matematik, tapi secara atas talian kita tak dapat silibus, kita tak dapat period 5 jam tu. Mungkin 2 jam, 3 jam, dan dalam masa 2-3 jam mengajar secara atas talian ni semestinya anak-anak kita memang tak boleh fokus. Memang tak boleh fokus secara online. Nak kalau cikgu dia terlupa tutup mic. Dia bertanya khabar, dekat belakang awak tu ada game apa awak tengok Doraemon juga ke? Macam-macam lah, jadi riuh kelas. Jadi saya lihat pembelajaran atas talian tu merupakan satu perkara yang cukup mencabar bagi seorang guru dan juga cukup mencabar bagi anak-anak kita untuk belajar, terutama sekali dalam subjek matematik. Okey, yang kedua, kalau kita sebelum PKP, saya lihat pendekatan guru matematik ni, kebanyakan guru-guru matematik ni, dia bukan semua, kebanyakan guru-guru matematik ni menggunakan pendekatan terlalu serius. Ataupun cikgu matematik ni merupakan salah seorang guru yang paling garang lah di sekolah. Daripada zaman saya belajar sampai zaman sekarang. Okey, cuma zaman sekarang guru matematik tak boleh melaksanakan denda. Kan macam kita dulu, cikgu matematik tak hafal sifir ke apa ke, kita kena rotan lah, berdiri atas kerusi dan sebagainya. Cuma guru matematik sekarang tak boleh. Dengan faktor banyak silibus perlu dikejar. Jadi cikgu matematik pun dia serius, mungkin disebabkan tension lah, stres, kita nak kejar silibus sekolah, nak kejar kerja pengurusan dan sebagainya. Okey, faktor yang ketiga, isu yang ketiga saya lihat kurang penekanan terhadap asas matematik. Kurang penekanan terhadap asas matematik. Kalau dulu setiap kali waktu belajar matematik, di awal waktu ataupun di akhir waktu, mesti kena berdiri semua satu kelas. Okey, masuk dia cikgu matematik, okey berdiri semua. Okey, jawab sifir. Tak dapat jawab, berdiri sampai habis kelas. Jadi cikgu akan bertanya, siapa angkat tangan dapat jawab, duduk dan sebagainya. Ada cikgu bagi, macam saya dulu zaman 1993, cikgu Siti Rohani, 5 minit sebelum rehat. Matematik ni kebetulan waktu sebelum rehat. Jadi 5 minit sebelum rehat, siapa dapat jawab, cikgu bagi RM1 dengan rehat 5 minit awal. Jadi memang saya antara pelajar yang dapat lah, memang saya suka lah. Bayangkanlah kantin kosong. Biasanya kita berebut kan dengan pelajar lain. Satu sekolah ada berapa ribu pelajar. Kadang-kadang makanan dah habis, makanan yang kita nak. Bila cikgu tawarkan satu hadiah yang luar biasa, memang saya bersungguh-sungguh lah nak hafal sifir. Dapat RM1, 1993 RM1, sangat besar. Macam-macam boleh beli. Jadi apabila kurang penekanan terhadap asas matematik ini, jadi di dalam kelas itu guru matematik akan susah untuk menyampaikan ilmu apabila pelajar-pelajar tidak menguasai asas matematik, terutama sekali sifir. Ya. Okey, wow, tiba-tiba dah banyak soalan Baru satu soalan saya tanya, tiba-tiba dah banyak soalan daripada audiens. Saya pun dah tak tahu mana satu nak baca dulu. Okey, macam ni Puan Aminah Hafizah. Help, anak saya darjah 2 dan saya tengah struggle nak fahamkan dia. Sesamalah tu, anda tidak keseorangan Puan Aminah Hafizah. Kita akan cakap tentang perkara tu hari ni. Okey, Puan Linda Sabri setuju cikgu Maths dikenali sebagai cikgu garang selain cikgu disiplin. Oh ya? Mungkin jugalah kan. Kalau keluar pergi tandas tu, nampak cikgu Maths, dia sanggup lalu jalan jauh. Okey, Puan Mazni, Assalam. Puan, saya nak tanya, umur anak umur 6 tahun, macam mana nak tambah minat dia dalam matematik? Adakah perlu gunakan worksheet untuk operasi tambah tolak? Okey, saya akan kongsikan juga saya punya experience dan kita akan tanya juga soalan tu dekat Cik Man nanti, sekejap lagi. InsyaAllah, okey. Puan Nurul Ain, wow, pengasas Pentagon Sifir. Nak cakap thank you Cik Man untuk kaedah matematik yang mudah. Serius anak-anak sekarang susah
susah nak hafal sifir. Oh, anak-anak sekarang memang susah nak hafal sifir. Ya, saya rasa bagi saya sendirilah kan, teknik hafalan tu memang susah dan dia ambil masa sebenarnya. So betul tak? Macam kita dulu pun tak mungkin kita kuasai sifir tu dalam tempoh yang singkat macam anak-anak hari ni. So dan mungkin kita mengharapkan guru pun nak kawal 30 murid dalam satu kelas. Dia memang tak cover punya untuk sifir ni. Yeah. Dan sifir ni bukan merupakan satu topik dalam silibus lah. Dia ekstra. Betul. Tapi sifir adalah macam saya cakap lah, the essence of mathematics. Kebanyakan operasi dalam matematik, especially bila masuk sekolah menengah, semuanya melibatkan sifir sebenarnya. Betul. So insyaAllah kejap lagi Cik Man akan berkongsi tentang pentagon sifir, yang ramai yang cakap kat sini tentang pentagon sifir ni. Mungkin ada juga yang tak tahu apa benda kejadah ni pentagon sifir ni pula kan. So kejap lagi insyaAllah. Okay, saya nak tanya dulu Cik Man, kita tak nak pergi terlalu dalam lagi tentang matematik ni, kita nak pergi surface dia dulu. Kenapa bagi Cik Man, kenapa penting untuk anak ni kuasai matematik? Sebab mungkin ada setengah orang berpendapat bahawa alah, matematik ni kan just salah satu ilmu ataupun salah satu kemahiran yang kalau kau tak dapat yang tu pun banyak lagi kemahiran yang kau boleh develop kan. So apa pada pendapat Cik Man, kenapa penting untuk anak kuasai sifir pula matematik, dan apa kaitan matematik ni dengan kehidupan ataupun masa depan dia? Okey, ada kebanyakan ibu bapa yang berfikiran macam tu. Dia menganggap matematik ni hanyalah merupakan salah satu subjek yang perlu anak skor A dalam peperiksaan dan melayakkan diri mereka masuk ke sekolah yang bagus ataupun masuk ke universiti untuk memilih kerjaya yang baik. Tapi sebenarnya matematik ni memang penting, sangat penting dalam kehidupan kita, sebab matematik ni tunjang ilmu. Matematik ni tunjang ilmu. Kalau kita tengok, kalau kita belajar tentang sejarah Islam, tentang ilmuwan Islam, siapa saja, sebut saja ilmuwan Islam, mereka kan banyak pakar dalam banyak bidang. Okey? Yes. Pakar dalam banyak bidang. Kalau kita tengok satu-satu, setiap ilmuwan Islam, salah satu benda yang dia pakar adalah matematik, wajib. Sebut saja Ibn Sina, siapa, Al-Farabi. Okey, salah satu bidang yang perlu mereka pakar adalah matematik. Okey, so matematik ini tunjang ilmu. Okey, itu ilmuwan Islam kita dulu, yang mencipta, yang berinovasi banyak benda. Okey, sekarang kita balik pada diri kita. Kita balik kepada zaman sekolah kita dulu. Okey, kita tengok kawan-kawan yang berada di kelas pertama. Okey, kalau kita sendiri dalam kelas pertama, kita tengok kawan-kawan yang biasa dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, top 3. Okay, kita tengok balik, kita imbau kenangan lama, siapa kawan tu? Tengok matematik dia. Biasanya kawan-kawan yang top 3 ke, top 10 ke, ataupun yang berada dalam kelas pertama, yang membezakan mereka adalah subjek matematik. Apabila kawan kita tu ataupun diri kita pandai matematik, insyaAllah kita akan pandai subjek-subjek lain. Sebab matematik ini tunjang ilmu. Jadi tips untuk ibu bapa yang sedang menonton sekarang, untuk subjek teras, fokus kepada subjek matematik. InsyaAllah bila anak kita suka matematik, pandai dalam matematik, subjek-subjek lain tidak akan ada masalah. Itu dia kunci dia. Macam mana nak pandai matematik? Nanti kita tunggu soalan yang lain. Okey, matematik memang banyak digunakan dalam kehidupan. Benda ni kita tak dapat nafikan. Kalau kita bagi contoh kepada anak kita, kita pergi kedai pun kita menggunakan matematik. Kita menggunakan wang untuk membeli barang, berapa duit baki. Tapi kebanyakannya, apa yang berlaku sekarang, kebanyakannya orang kita ni dia tidak menggunakan matematik untuk soalan yang mudah, untuk pengiraan yang mudah. Contoh beli barang. Kita ada RM10, kita beli barang mungkin dua barang ni harga RM6. Okay, kadang-kadang kita tak nak fikir pun, kita bagi RM10, kita tanda tangan. Kalau orang tu bagi RM3 pun, kita masuk je dalam dompet. Sampai rumah baru terfikir, kenapa kurang duit aku, kat mana ni kan. Jadi kita mengharapkan kalau di kedai mamak, aneh lah yang akan kira. Entah betul, entah tidak ada kira pun kita tak tahu. Kita ulur duit, ambil duit baki dan balik. Jadi kita tidak menggalakkan diri kita berfikir untuk pengiraan yang mudah. Jadi matematik memang sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana nak lihat masa, nak menyusun jadual, pukul pagi ni pukul berapa jam nak belajar, berapa jam pergi sekolah dan sebagainya, mengukur, menyelesaikan masalah, semuanya menggunakan matematik. Dan matematik ni paling penting
ada kaitan dengan logical thinking, membuat keputusan dan analisa dalam kehidupan seharian kita. Jadi matematik ni memang membantu kita berfikir secara kreatif, insya-Allah. Ya, wow, saya setuju. Sebenarnya saya pun rasa matematik itu penting, tapi bila Cik Man explain macam ni, saya rasa macam betul lah, aku ni tak cukup belajar matematik lah dulu. Sebab betul bila Cik Man cakap bila kita pergi kedai kan, kita tak betul-betul fikir kita beli tu apa dan duit maki yang kita dapat tu berapa sepatutnya atau berapa yang kita sepatutnya bayar. So yes, betul, mengukur jam, kita buat jadual pun, nak menguruskan hari kita pun kena pandai tambah tolak jam, waktu dan sebagainya kan. Dan betul. Saya ingat dulu masa saya mengandungkan anak saya, ramai yang macam buatlah ni latihan matematik kan untuk brain exercise. Bila mak punya brain aktif, anak pun jadi bijak macam tu kan. So yes, betul. Saya sangat setujulah matematik tu adalah tunjang ilmu. Wow, saya first time dengar tu. Mungkin kita boleh baca beberapa komen dekat sini sebelum kita pergi soalan seterusnya. Okay. Wow, banyak soalan. Mana satu nak pilih ni. Isha. Betul Cik Man selalu kena berdiri atas. Oh, okay, ni pasal tadilah. Nisa Abdul Rahman. Anak saya 6 tahun selalu confused tambah tolak. Macam mana nak bagi anak confident dengan jawapan dia sendiri? Mungkin Cik Man nak jawab sekarang ke atau kejap lagi? Okey, tambah tolak. Confuse tambah dengan tolak. Itu melibatkan pemahaman teori ataupun konsep. Jadi dalam matematik memang kita kena tekankan asas. Tambah tu apa? Tolak tu apa? Tapi kebanyakannya yang kita belajar, kita lebih kepada mengikut. Kita ikut, kita tak faham tu apa. Maksudnya cikgu kata tambah tu 5 tambah 3, 8. Kita tak tahu pun, oh ya 5 tambah 3, 8. Lebih kepada ikutan. Tapi untuk ibu bapa atau guru, kita kena tekankan tambah tu apa. Kita kena fahamkan anak itu asas, konsep dia tambah itu adalah menambah. Maksudnya menjadikan dia banyak. Kalau tolak tu mengurangkan. Jadi anak itu akan, bila dia faham konsep, lebih mudah kita nak bagi anak tu faham operasi yang digunakan. Ya, betul. Macam saya dulu kan Cik Man, saya nak ajar anak saya tambah tolak ni, masa dia umur 5-6 tahun macam ni, saya ajar dia dekat tangga tau. Dekat anak tangga tu saya tulis nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lepas tu contohnya macam 1 tambah 2, dia naiklah 1 tambah 2. Dia naik 2 step. So jadi nombor berapa? 3. Menarik. Bila 6 tolak 3, dia pergi dekat anak tangga nombor 6. Lepas tu dia turun 3 anak tangga. So jadi berapa? Jadi 3. Macam itulah. So mungkin puan apa tadi? Boleh amalkan, Nisa Abdul Rahman boleh gunakanlah teknik tu. Sebab betul saya rasa matematik tambah tolak ni dia kena tahu konsep lah. Tambah tu bertambah bilangannya ataupun menaik kan, bila tolak tu menurun. Kalau kita mengimbau kenangan lalu, Pernah tak zaman sekolah rendah dulu, kita bawa guli, kita bawa biji asam, kita bawa lidi. Itulah tambah tolak. Cikgu kita tekankan, kalau tambah biji guli. Kalau tolak, buang biji guli. Punyalah banyak kita bawa, tapi balik rumah dah hilang dah semua. Buat main kan, betul-betul. Okey, Cik Man, mungkin saya boleh baca satu lagi ni. Mahizan Nani, cara anak hafal sifir sekarang tak sama macam zaman kita dulu. Dah tak ada lagu-lagu macam lagu Siti Sifir tu kan. Okey, sekarang mereka sebut 2, 4, 8 hanya jawapan sahaja. Memang macam tu ke? Okey, tak semua sekolah mengamalkan cara macam tu. Ada setengah guru masih lagi mengamalkan cara tradisional, menghafal sifir 1 sampai sifir 12. Ada banyak cara sekarang. Nanti kita akan kongsikan cara pentagon sifir insyaAllah. Okay, alright. Okay, saya Nur Azmina, saya nak ajar anak maths ni tak sabarlah operasi tambah tolak sebab dia jenis tak tengok kita ajar. Lepas tu cakap tak faham. Saya kejap lagi Cik Man akan berkongsi tentang macam mana nak approach anak ni kan. Tapi saya percaya satu benda lah. Dalam nak mengajar anak ni, tak kisahlah matematik atau apa sajalah kita nak ajar anak ni, bila anak tu tak boleh catch up dengan cara kita mengajar, mungkin kita yang kena ubah cara kita mengajar mengikut cara anak tu belajar.
Tapi So, biasanya ibu bapa ni dia bukan mengubah cara belajar, dia mengubah emosi. Jadi marah. so anak pun jadi takut, jadi Ha, terpaksa lah belajar jadi kan. dia kata belajar dengan abah lah, mak ni garang sangat lah. Sampai dia mengadu kat secara online dengan cikgu dia. Cikgu, mak saya garang betul lah dia ajar. Aduh, itu memang tak boleh buat apa. Mungkin mak pun stres kan. Kita Cikgu lah pun juga yang nak kena bekerja kat mengadap. rumah. Banyak lagi benda yang Betul. kita nak kena fikir. Okey, Cik Man, macam ramai yang tanya tadi kan, umur 6 tahun, umur berapa tahun apa semua. Sebenarnya seawal umur berapa ibu bapa boleh dedahkan aktiviti yang berunsur matematik ni kepada anak? Dan kalau Cik Man boleh bagi tahu seawal umur berapa, dan mungkin boleh Cik Man cadangkan beberapa aktiviti permulaan untuk introduce anak kepada matematik. Okey, kalau kita dengar cerita Puan Adli Rajiah tadi, seawal anak di dalam kandungan. Oh, wow, okey. Oh, dahsyat. Ada juga pemahaman yang begitu. Tapi nak terangkan dari segi sains bukan bidang saya. Jadi untuk pengalaman saya, kita galakkan, kita kenalkan anak dengan matematik ni seawal usia 2 tahun. Kita bukannya mengajar secara formal, tak perlulah kita panggil anak tu, duduk sini. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak perlu. Kita masukkan matematik tu dalam kehidupan seharian anak. Contoh, bila anak tu dah pandai bercakap, maksudnya dah pandai bercakap, dah boleh sebut nombor lah, 1, 2, 3. Masa tu, waktu terbaik kita bermain dengan anak. Ketika makan, contohnya 1 kali suap, 2 kali suap, ataupun kita kira lah, lagi 3 suap. Cuba kira, 1, 2, 3. Secara tak langsung dia belajar mengira. Sama juga bermain dengan mainan, kita kira mainan, ataupun seperti Puan Adli Rajiah tadi naik tangga. Kan bilik tidur di tingkat atas kan, jom kita kira sama-sama berapa anak tangga untuk sampai ke atas. Jadi secara tak langsung anak itu akan mengenal nombor, menguatkan lagi pemahaman dia tentang nombor dan belajar nombor secara turutan daripada nombor 1 sampai nombor 10. Itu seawal 2 tahun. Apabila anak tu dah meningkat umur 4 tahun, umur 4 tahun waktu sesuailah kita kenalkan kaedah mudah tambah dengan tolak. Kita contoh, kita kira berapa ekor kucing. Kat rumah kan banyak kucing, cuba kira ada 2 ekor kucing. Tiba-tiba ada kucing lain datang, anak kucing 3 ekor. Berapa jumlah kucing? Secara tak rasmi lah, secara tidak formal kita bersama dengan anak-anak. Jadi apa-apa permainan ataupun masa bersama dengan anak tu, cuba masukkan matematik dalam kehidupan. Ya, so key dia dekat situlah, masukkan matematik dalam kehidupan. Sebenarnya yelah sama je sebenarnya macam nak mengajar anak membaca apa semua kan. Kebanyakan parents dia macam terus dia macam ikra, buku baca, eja apa semua kan. So matematik pun sebenarnya ada je cara-cara lain di mana kita boleh macam Cik Man cakap tadi, masukkan matematik dalam kehidupan. Macam ni Puan Linda Sabri ni dia kongsi, saya ajar anak tambah tolak guna blok Lego sebab mainan anak banyak Lego. Kan betul tak? Jadi sebenarnya kita sebagai ibu bapa pun mungkin kena tukar minda. Sebenarnya belajar itu bukan secara formal semata-mata. Jadi belajar pun secara tidak formal pun belajar juga, sambil menonton televisyen, sambil makan, sambil bermain. Itu pun merupakan proses belajar. Kadang-kadang ibu bapa tak sedar, secara tak langsung dia sedang mengajar anak dia. Mungkin dia dapat pengalaman tu daripada mak ayah dia dulu. Jadi dia tiru, dia buat pada anak dia, tapi dia tak sedar yang tu mengajar. Jadi kita ni lah, kita cuba ubah minda kita. Belajar tidak semestinya dalam bentuk formal. Betul, saya setuju. Macam Puan Nurul Haniza, saya baru beli buku Pentagon Fifth untuk anak tapi belum mula latihan. Alhamdulillah adalah petang. Okey, kejap lagi kita akan cakap. Ramai yang sebut pasal Pentagon Fifth ni, nervous pula saya. Sebab saya pun ada juga. Anak saya pun ada juga menggunakan Pentagon Fifth ni. Okey, kejap lagi okey, ni ada soalan. Siti Hajaratul. Saya nak tanya, untuk anak 7 tahun, apa yang sepatutnya dia kuasai sebelum masuk ke darjah 2? Okey. Silakan. Ini kita terus jawablah takut terlupa nanti. Untuk anak 7 tahun, pertama sekali anak 7 tahun dia perlu menguasai nombor
memang kena kenal nombor dari segi bentuk nombor, dari segi penulisan, tulis nombor. So, pengalaman saya sendiri, anak saya pun, anak darjah 1 pun tulis nombor pun dia tak cekap. Kadang-kadang nombor 3 pun terbalik, nombor 7 terbalik. Jadi memang kita kena tekankan pada anak untuk menguasai nombor, menguasai angka. Selepas itu belajar basic tambah tolak. Dalam masa yang sama memberi pendedahan awal tentang sifir. Sebab masa darjah 2 baru cikgu akan kenalkan sifir. Sekurang-kurangnya anak kita dah bersedia. Darjah 1 dia walaupun dia tak tahu 2 darab 5, 5 darab 2, tapi bila dia dah diberi pendedahan awal, darjah 2 dia dah bersedia. Jadi untuk darjah 1 seelok-eloknya kuatkan asas nombor, belajar asas tambah tolak, okey, yang mudah. Yang paling penting memberi pendedahan awal tentang sifir. Okey. Macam tadi kan Cik Man ada sebut yang matematik ni sangat berkait rapat dengan perkembangan logical thinking. Kan? Logical Betul. thinking. So mungkin ada parents yang logical thinking tu macam mana nak maksudnya kalau logical thinking anak bagus, macam mana lebih pantas lah atau lebih cekap lah dia boleh menguasai matematik tu. So mungkin Cik Man boleh kongsikan beberapa tips macam mana parents ni nak bantu improve ataupun untuk sharpen lagi logical thinking anak-anak ni supaya lebih mudah kuasai matematik. Okey, logical thinking. Paling penting yang kita sebut tadi, anak-anak perlu faham dan kuasai asas serta konsep teori matematik. Itu paling penting. Asas kena kuat. Dalam matematik asas adalah mengenali nombor, menguasai sifir dengan membiasakan cekap dalam pengiraan operasi asas. Tambah, tolak, darab, bahagi. Itu asas matematik. Dalam setiap topik dia ada asas lain pula. Peratus, apa asas dia? Apa konsep peratus? Apa konsep pecahan? Jadi anak kita kena faham dulu asas ni, kuatkan asas, barulah kita boleh mengajar untuk step yang seterusnya. Logical thinking. Okay. Macam mana nak sharpkan, okay, untuk memperkuatkan pemikiran anak kita ni, antaranya kita jadikan matematik ni seronok melalui cara pendekatan mengajar dan bahan bantuan belajar yang interaktif. Cabaran ibu bapa sekarang, cabaran guru sekarang di zaman moden ini, kita bersaing dengan permainan anak. Macam kita dulu, permainan kita permainan tradisional. Kan kita bermain dengan kawan, selipar 3, belon acar, galah panjang, sembunyi ibu. Itu permainan kita dulu. Permainan kita dulu, itu pun secara tak langsung kita belajar matematik bersama kawan-kawan. Okey, mengira, contoh sembunyi ibu kan, kita kena kira dulu, lepas tu kita kena cari, kena kejar dan sebagainya. Secara tak langsung belajar matematik lah. Tapi sekarang cabaran anak kita, anak-anak kita ni bersaing dengan gadget. Gadget, games, YouTube, semuanya interaktif. Sangat menarik, berwarna-warni dalam bentuk permainan yang menaikkan emosi anak untuk terus bermain. Bayangkan kalau matematik kita biasa. Matematik kita merupakan sebuah buku tebal berwarna hitam putih. Kita offer anak kita untuk mengajar matematik dengan papan hitam dengan kapur. Sebelah dia adalah game PS5. Memang taklah anak kita nak belajar matematik. Jadi kita pun kena buat, kita kena cari bahan bantu belajar yang menarik, yang kalau boleh interaktif. Contohnya pentagon sifir, nanti saya akan ceritakan apa yang menariknya pentagon sifir untuk membantu anak kita suka kepada subjek matematik. Bila dia dah seronok belajar matematik, barulah kita boleh sharpkan dia punya logical thinking. Antara yang lain, macam kelas saya dulu, saya mengajar di Brunei. Sebelum kita adakan kelas, ataupun ibu bapa boleh amalkan benda ni, sebelum kita mulakan PDPR, kita buat aktiviti yang merangsang minda anak, yang bermula, sebelum bermula kelas lah, meningkatkan critical thinking dan creative skill. Contoh, okey, macam saya mengajar matematik, sebelum kelas 5 minit, kalau cikgu kita dulu sebelum 5 minit hafal sifir. Tapi hafal sifir ni tidak dapat cover semua pelajar. Hanya beberapa pelajar saja yang boleh menjawab. Pelajar yang tak jawab ni, dia tengok kawan dia. Engkau berdiri, aku pun berdiri. Okeylah, ada kawan teman berdiri. Okey. Jadi dalam kelas matematik kami, kita buat aktiviti berkumpulan. Okey, kita bermain kuis, lelaki lawan perempuan, kita bermain puzzle, bermain permainan nombor,
Lepas tu kita bagi satu aktiviti, contoh menyelesaikan satu masalah menggunakan kertas A4 dan sebagainya. Jadi apabila ada satu aktiviti sebelum belajar matematik, secara tak langsung pelajar-pelajar kita ni, anak-anak murid kita ni, dia menunggu. Oh, kelas Cik Man sebelum belajar matematik main dulu. Bermain dengan nombor, dia merangsang minda, ada unsur competition, pertandingan di antara kawan dengan kawan. Okey, saya cerita pengalaman saya. Saya pernah mengajar di Istana Brunei. Saya merupakan coach matematik, maths coach untuk cucu Sultan Brunei, Pangeran Anak Abdul Hafiz, anak kepada Princess Majidah. 6 bulan saya dalam istana. Ulang-alik lah mengajar Pangeran Anak. Cabaran saya mengajar cucu Sultan ni ialah kita duk terfikirlah nak mengajar VVIP boleh ke nak rotan, boleh ke nak marah, silap-silap tak boleh masuk Brunei kan. Jadi apa yang saya buat hari pertama, sebab saya dapat laporan cucu Sultan ni dia tak suka matematik. Okey, Pangeran Anak ni tak suka subjek matematik. Jadi saya dipanggil untuk membantu minat pangeran supaya suka kepada subjek matematik. Jadi hari pertama tak belajar matematik langsung, bermain games. Hari pertama saya berkenalan dengan Pangeran Anak, dengan saya panggil dia Alai, dengan Alai berkenalan, tanya dia suka apa, dia suka pasukan bola apa, dia lelaki, suka pasukan bola apa, kebetulan satu tim. Jadi lagi senang lah. Dia suka makan apa aktiviti harian dia, lepas tu bermain games matematik. Jadi sepanjang satu hari tuition tu tak belajar langsung matematik sebab saya nak membuka gap. Okey, nak kurangkan jurang gap antara saya. Jadi saya pun tak galakkan dia panggil saya Cikgu Cik Man. Dia panggil saya Abang Cik Man. Jadi kita tak nak, sebab untuk anak yang tak suka subjek matematik ni, dia ada satu pemikiran bahawa cikgu matematik garang. Tak suka cikgu matematik ni suka marah dan sebagainya. Jadi kita bermain games lah. Untuk merangsang minda dia, untuk dia suka matematik, mengubah minda bahawa subjek matematik itu merupakan subjek yang senang. Lepas tu barulah mudah kerja saya. Tapi cabaran dia bila banyak bermain games ni, siap satu latihan nak main games. Cik Man, lepas ni kita main game, siapkan dulu. Asyik nak main games je. Tapi tak ada masalah. Yang penting apa yang kita nak sampaikan tu dapat. Anak kita dapat faham dalam keadaan yang seronok, tanpa stres. Kalau anak kita stres, yang mengajar lagilah stres, percayalah. Terutama sekali ibu bapa kan. 2 tambah 3 pun tak tahu. Kan dah ajar tadi mak dengan ayah yang lebih over, sampai cikgu yang sedang mengajar pun terkejut. Siapa cikgu ni kan? Ya. Jadi kita kena adakan aktiviti. Itulah maksud dia tadi. Cik Man dah huraikan dengan sangat jelas. Yang saya cakap awal tadi, approach kena berbeza. Kalau anak tu tak boleh nak belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita yang kena ubah cara kita mengajar mengikut cara anak tu belajar. Thank you so much Cik Man sebab kongsi kisah tadi kan. Sebab saya rasa itu dah menjawab kebanyakan soalan yang saya bagi ni, itu dah menjawab dah sebenarnya. Mathematics is not just about macam kau hafal sifir, kau tahu ni tambah ni berapa, cara kerja atau bentuk lazim ke tak lazim ke apa benda ke. So dia adalah satu benda yang it is a part of kita punya kehidupan sebenarnya. Betul. Okay. Siap menyanyi lagi Cik Man. Ni Nur Ayu Sahat ni cakap siap menyanyi lagi Cik Man. Okay. Yes, dulu kita ada Siti Sifir kan. Secara tak langsung dalam rancangan Along tu, secara tak langsung kita belajar sifir sambil menyanyi. Sekarang Siti Sifir dah besar dah. Okey, Cik Man, kita nak masuk kepada soalan yang saya rasa ramai yang tunggu-tunggu kat sini. Ini adalah soalan terakhir kita lah untuk Cik Man dan mungkin jawapan dia akan jadi terperinci. Okey, sebelum tu kita nak tengok dulu ada tak? Okey, Linda Sabri, tackle hati anak dahulu dengan aktiviti santai game supaya lebih mudah nak sampai ke ilmu math. InsyaAllah, ya, betul. Saya rasa apa-apa pun lah, apa-apa pun yang kita nak ajar anak ataupun kita nak sampaikan sesuatu dekat anak, kita kena connect dulu, connect before correct.
connect before correct. So connection tu dulu. So apa yang Cik Man bagi tahu tadi tu itulah sebenarnya dia build connection dulu, betul tak, baru mudah untuk ilmu tu sampai. Okay Cik Man, soalan terakhir. Sife adalah nak habis dah. nak habis dah kan. Bukan 3 jam. Nanti jawapan Cik Man jadi 3 jam lah lepas ni. Okay. So macam mana yang kita tahu Sife adalah dia punya intipati matematik ataupun macam Cik Man cakap tadi asas matematik. Sife ni is the essence of mathematics kan. So hampir semua operasi matematik memang ada Sife secara tak langsung. Dalam kehidupan kita pun sebenarnya secara tak langsung kalau kita dah hafal Sife tu lebih cepat kita mengira. Betul. Dan zaman kita dulu, zaman saya dulu pun saya menguasai Sife menggunakan teknik hafalan lah. Bila hafal lagu Siti Sife tu, automatik kita pun hafal lah Sife tu. So kita pandai Sife sebab hafal lagu tu. Kadang-kadang dalam exam math pun kena nyanyi dulu kan. Kena nyanyi dulu baru boleh jawab. So teknik hafalan. Tapi masalahnya teknik hafalan ni bukanlah masalah, boleh kuasai dan kita boleh buat matematik, tapi dia punya isu dia, cabaran dia adalah masa. Kita perlukan masa yang panjang untuk betul-betul pasakkan Sife tu dalam kepala otak kita sebab kita kena hafal. Dan Sife tu ada banyak, bukannya berapa je, ada banyak timetable tu kita nak kena hafal. Betul. So dekat situ ada kekurangan lah maksudnya dengan teknik tradisional tu kan. So macam mana Cik Man menyelesaikan isu ni ataupun tackle isu ni melalui Pentagon Sife yang jadi fenomena dekat Brunei dan sekarang dekat Malaysia. Mungkin Cik Man boleh memperkenalkan lah Pentagon Sife ni atau mungkin demo sikit ke mungkin? Silakan. Okey, boleh. Okey, Pentagon Sife. Dulu memang kita belajar Sife melalui kaedah penghafalan bermula Sife 1 sehingga Sife 12. Okey, kalau kita tengok balik kenangan kita dulu bersama dengan Sife. Sife 1 senang. Wah, happy lah Sife 1. Semua satu kelas boleh jawab. Berebut-rebut. Sife 2 pun senang. Ada yang menghafal menggunakan kaedah yang ada puan tu sebutkan 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kaedah tu daripada dulu memang dah ada. Okey, Sife 3 pun senang menggunakan kaedah yang sama 3, 6, 9, 12. Dia masuk Sife 4 dia dah goyang sikit. 4 sebelum sampai 4 nak ke 8 tu dia kira dulu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita tidak mahu penghafalan seperti ini yang mengambil masa. Apabila mengambil masa, jadi anak itu akan datang sifat boring lah matematik, lambat lah, baik main game. Susah. Main game lagi cepat. Matematik jadi susah. Jadi semakin besar Sife, semakin takut anak kepada Sife. Sife 4, naik Sife 5, Sife 6, Sife 7, Sife 8. Jadi dia nampak Sife 12 tu dah makin jauh. Oh, susahnya, hebatlah kalau aku dapat apa sampai Sife 12 ni sebab kita menghafal Sife dalam bentuk pendakian. Dalam bentuk menaik. Jadi psikologi kita secara tidak langsung kita diajar semakin besar Sife, semakin takut kita kepada Sife. Sama juga dengan nombor. Kita belajar sistem nombor, kita belajar angka 1 juta ketika berusia berapa tahun? 12 tahun baru kita kenal angka 1 juta. Bermaksud kita ada had. Anak kita yang berusia 11 tahun ke bawah ni tak kenal lagi 1 juta. Mungkin dia dengar di berita saja tapi dia tak tahu 1 juta ni apa. Jadi dari segi psikologi, semakin besar Sife, semakin besar nombor, semakin takut kita kepada Sife dan nombor. Okey, dalam Sife tu pula, Sife 1 ada berapa? 12. 1 darab 1 sampai 12 darab 1. Lepas tu Sife 2, sama juga 12. Sife 3, 12. 12, jumlah keseluruhan Sife yang kita perlu hafal ialah 144 Sife. Saya nak tanya ibu apa yang sedang menonton sekarang. Dah memang hafal ke 144 Sife ni? Kalkulator lah sekarang. Cabaran anak kita bila dah masuk sekolah menengah dah jumpa dengan satu mesin ni. Nama mesin ni mesin kira-kira ataupun bahasa sains dia kalkulator, dia dah tak nak congak. Dia dah lupa congak. Sife dah tolak ke tepi, dah tak penting Sife. Kenapa aku kena hafal Sife? Kita dah ada kalkulator. Tapi kita tak tahu Sife ni lah yang merangsang minda anak kita.
berfikiran secara kreatif, berfikiran secara inovatif. Anak kita akan lebih bijak dengan menghafal sifir. Okey, itu tentang pengalaman kita. Pengalaman kita menghafal sifir. Pengalaman yang tak bestnya kita didenda. Kita antara pelajar yang selalu berdiri atas meja. Dan kita tidak keseorangan. Kau pun sama diri, tak apalah, sama-sama diri kan. Jadi kita tak hafal sifir, kawan kita tak hafal sifir, jadi satu keseronokan pula. Cikgu suruh berdiri luar kelas, okey. Jadi benda tu merupakan untuk kita bagus. Untuk saya lah bagus. Dapat apa? Dapat ada unsur keterpaksaan. Kalau aku tak hafal, aku dah lah ketua kelas. Kena berdiri atas meja. Tak handsome lah kan. Macam tu lah contohnya. Kita ada sifat malu lah. Jadi saya paksa diri saya hafal sifir. Okay, dalam pentagon sifir dia menariknya, kita ada beberapa komponen. Okey, pertama sekali komponen yang paling penting kita ada flashcard. Ini saya tunjuk. Kita ada flashcard untuk memastikan anak kita suka kepada sifir lah. Jadi dia hafal kad pertama, kad kedua dan sebagainya. Okay, pentagon sifir bukan bermula dengan sifir 1. Pentagon sifir bermula dengan sifir 12. Kad pertama, anak kita kena hafal 12 darab 12. Kita sebut 12 square. Okey, antara tujuan saya perkenalkan formula square, A darab A equals to A square, adalah untuk memberi pendedahan awal kepada anak kita supaya anak kita tak terkejut bila masuk tingkatan 1. Pengalaman saya antara pelajar cemerlang lah dalam subjek matematik sekolah rendah. Markah memang 90 lebih. Masuk tingkatan 1, masa darjah 6 ke bawah, kita kenal nombor kan? Semua nombor. Operasi semua nombor. Masuk tingkatan 1, kita belajar anu. A plus B equals to C. Apa pula A ni? Bukan ke huruf ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris je, bahasa. Jadi saya terkejut. Susahlah matematik. Jadi markah saya drop sikit sebab saya kejutan budaya. Oh, matematik ada huruf Tak tahu pun matematik ada huruf. Jadi dalam pentagon sifir, kita bagi pendedahan awal. Dalam buku kita ada cerita A times A equals to A square supaya anak kita tidak terkejut bila masuk sekolah menengah nanti. Dia dah belajar dah masa pentagon sifir. Jadi 12 square, 144. Nombor pertama yang anak perlu hafal adalah nombor besar. Masuk kad kedua. Mana kad kedua? Kad kedua, semakin lama semakin kecil. Dah hafal 12 square, lepas tu 9 square. Dan kad terakhir, kad nombor 9 adalah sifir 2. Dari segi psikologi, anak kita akan rasa seronok. Makin lama makin senang lah sifir. Jadi dia ada semangat lah untuk menghafal. Kad pertama boleh hafal 12 kali 12, 144. Kad kedua makin lama makin senang. Kita bermain dengan psikologi anak. Yang kedua, dalam pentagon sifir, perasan tak? Berapa sifir je ada? Kalau 3 line je. 3 line je. Paling banyak pun kad nombor 9, 6 line. 6 sifir. Kalau tak dulu kita kena hafal 12. Bukan senang tau hafal 12. Dah lah kena hafal 12. Cikgu tanya soalan bukan 1 darab 12, 12. Cikgu tanya tebuk. 5 darab 12 berapa? Dah kita kena kira 12, 24, 36, 48, 60. Jadi benda tu bukan membantulah. Bukan membantu anak kita, terutama sekali anak kita yang yang tidak laju menghafal. Bukan semua anak yang laju menghafal kan. Okey, jadi dalam pentagon sifir kita tekankan 2 perkara. Pertama, pentagon sifir cuma hafal 33 sifir saja daripada 144 sifir. Mana sifir-sifir yang lain? Sebab saya menggunakan konsep. Selain daripada A times A equals to A square, saya menggunakan konsep A times B bersamaan dengan B times A. A darab B bersama dengan B darab A. Bermaksud, cuba tanya anak. Abang, 3 darab 4 berapa? Dia akan pergi ke sifir 4. 4, 8, 12. Tanya balik. Bang, 4 darab 3 berapa? Dia tak boleh jawab 12. Dia akan pergi ke sifir 3. 3, 6, 9, 12. Bermaksud dekat sini anak kita menghafal 2 sifir untuk soalan yang sama. 3 darab 4 tu sama dengan 4 darab 3. Jadi tak perlu hafal 2 kali. Dalam pentagon sifir kita tekankan benda ni sebab tu jadi kurang. Tak perlulah hafal semua. Jadi anak kita happy lah. Bila dapat di pentagon sifir, kad pertama kena hafal 3. Ayat pertama yang anak kita akan sebut,
Biar betul mah. Sebelum ni kena hafal 12, ni 3 je. Senang sangat. Betul? Jadi dia akan menaik dia punya motivasi. Okey, antara elemen yang lain kita masukkan dalam pentagon sifir, kita masukkan elemen reward. Pengalaman kita dengan sifir adalah denda. Jarang cikgu kita bagi reward. Yalah satu kelas 30 orang kan. Kalau 30 hafal sifir, manalah cikgu nak cekau duit nak bagi 30 reward kan. Jadi cikgu bagi denda lebih mudah sebab ramai yang tak hafal. Jadi denda lebih mudah. Jadi pengalaman kalau kita tanya kawan-kawan kita, pengalaman sifir je denda. Kena rotan, kena cubit, kena berdiri atas kerusi dan sebagainya. Dalam pentagon sifir, kita masukkan elemen reward. Jadi setiap satu kad yang dia hafal akan dapat gem reward di belakang dia. Bila anak itu sudah menguasai kad pertama. Kalau tak, kad dia macam ni lah. Belakang dia kosong. Okey, dah hafal dia akan dapat gem reward dalam bentuk stiker. Ni stiker dia. Ni kad pertama saya dah cabut, saya dah tampal. Jadi anak kita seperti bermain game. Kita ada testimoni lah. Anak yang dah hafal, macam main game lah. Unlock kad pertama. Kita kena guna bahasa anak lah. Unlock level 1, unlock level 2. Okey, sekarang unlock kad pertama. Dah unlock, dapat gem reward, pergi kad kedua. Okey. Dan paling seronok dalam pentagon sifir ni, bila anak kita dah menguasai 9 flashcard dan 4 video, kita ada tawarkan big reward. Big reward ni adalah soalan pertama yang perlu mak ayah tanya kepada anak. Apa hadiah yang anak kita nakkan? Jadi hadiah ni bergantung pada kreativiti ibu bapa lah. Mungkin anak nak makan KFC ke, nak makan pizza ke, ataupun dia nak dapatkan kereta kawalan jauh kereta remote control kan. Jadi bergantung pada mak ayah. Jadi janganlah paksa bagi hadiah PS5. Itu bukan anak je nak, bapak pun nak. Jadi bagi big reward untuk menaikkan motivasi anak supaya dia, aku kena unlock setiap kad. Habis kad ni, habis 4 video aku dapat hadiah. Apa yang aku nak, mak aku bagi. Contoh. Dekat situlah kita masukkan elemen-elemen keseronokan dalam pembelajaran. Itu yang saya sebut interaktif tu. Kad yang cantik, lepas tu buat latihan dalam buku. Ibu apa boleh cek bila anak dah hafal kad, boleh cek, tanya soalan satu-satu. Saya bagi jawapan lagi pada mak ayah. Manalah tahu malah nak cek jawapan kan, boleh cek. Tanda, mak ayah pun tak hafal juga sifir ni. Okey. Jadi itulah bestnya pentagon sifir. Dari pengalaman saya sebagai seorang guru asas matematik di Brunei, di Indonesia, di Malaysia, saya pernah jumpa dengan pengalaman dengan usahawan-usahawan dari India. Bila dia tahu saya mengajar sifir ni, dia terus cerita pengalaman dia. Dia kata, Cik Man, kami di India, cikgu matematik kami garang. Tak hafal sifir berdiri 2 kelas. Selagi tak hafal, tak boleh masuk kelas. Itu cakap kalau sebulan tak hafal, sebulan berdiri 2 kelas. Jadi apa yang berlaku? Pelajar-pelajar ini wajib hafal. Kalau tak boleh masuk kelas. Bukannya berdiri atas kerusi. Kita berdiri atas kerusi, kita boleh belajar lagi. Kita tengok lagi cikgu mengajar kat depan. Berdiri 2 kelas. Tak boleh tengok dalam. Sampai hafal baru masuk kelas. Bermaksud cikgu yang diceritakan oleh usahawan India ni menekankan bahawa sifir sangat penting. Tak hafal sifir, jangan masuk kelas saya. Susah untuk saya mengajar. Mungkin itulah syarat dia kan. Jadi saya tanya, berapa sifir yang kena hafal di India? Cik Man, kami kena hafal sehingga sifir 23. Wow. Kena hafal sifir 1 sampai 23. Saya tanya dia balik, jadi tuan hafal? Saya hafal. Patutlah tuan jadi usahawan berjaya kat Brunei. Saya pun ceritalah macam mana keadaan Brunei. Ramai. Kebanyakan pakar-pakar daripada India. Doktor pakar, kebanyakan daripada India. Programmer yang buat game tu semua ramai pada India. Lawyer ramai daripada India. Kebanyakannya kan. Sebab apa? Rupanya negara India menekankan untuk menghafal sifir dalam pelajaran. Jadi disokonglah usaha saya. Cik Man kena pastikan anak Melayu kena hafal sifir. Kita tak naklah jadi anak Melayu yang tak lemah dalam matematik berbanding dengan bangsa lain kan. Kalau kita tengok bangsa Cina, masuk kedai Cina. Anak Cina kat mana? Biasanya anak Cina berada di mesin kira-kira. Anak Cina duduk di meja cashier. Kira duit. Ada anak Cina bersama dengan ayah dia buat kerja, belajar skill.
Jadi kita cuba belajar daripada bangsa mereka. Oh, mereka menekankan dua perkara. Pertama matematik, kedua skill. Jadi kita kena terapkan dalam budaya kita supaya anak kita suka dalam subjek matematik. Yes. Wow. Saya pula yang macam termenung dengan Cik Man ni bercakap. Rasanya macam kita boleh extend lagi 1 jam ke? Okay. Terima kasih banyak Cik Man berkongsi tentang Pentagon Cafe ni. Dan kalau ada parents yang mungkin baru tahulah tentang Pentagon Cafe ni, tak kenal maka tak cinta lah. Itu je yang saya boleh cakap. Dan sebenarnya guideline yang Cik Man bagi ni sangat lengkap lah, dengan ada video, dengan ada sebenarnya parents tak payah buat apa-apa pun. Dengar je. Betul. Dan guna je buku manual ni dengan segala benda yang Cik Man tunjuk tadi lah, flashcard, jam card dan sebagainya. Okay. Cabaran kita orang sebagai pekongsi Pentagon Cafe ni, kami dapat testimoni. Kita tanya, kita follow up lah. Ada berapa database yang kita ada, kita follow up, tanya mak ayah. Macam mana dah guna ke Pentagon Cafe? Cabaran kita orang adalah ibu bapa. Ibu bapa dia tak mulakan lagi. Dia simpan Pentagon Cafe ni comel-comel, cantik-cantik, dia letak atas meja. Di frame. Jadi saya tanya, kenapa tak mula? Tak boleh Cik Man, saya kena fahamkan dulu. Nanti baru saya fahamkan anak. Saya kena belajar dulu, kemudian baru saya mengajar anak. Okey, itu saya tak menganggap benda itu salah. Tapi sebenarnya selagi tak mula, kita tak akan belajar. Jadi saya galakkan siapa yang dah ada Pentagon Cafe, belajar bersama anak. Belajar bersama-sama. Sebab kaedah dia bukan susah pun, mudah je. Penerangan saya pun sangat mudah. Buku panduan pun kita dah cerita, sangat detail. Bagaimana nak menggunakan Pentagon Cafe. Tak payah tipu lah, cakap nanti saya nak hadamkan dulu, nak fahamkan dulu. Nampak sangat kau belum tengok. Nampak sangat kau belum tengok lagi video-video tu semua, ataupun semua benda tak belik pun lagi. Itu je. Betul, dia simpan je dulu. Sebenarnya tak perlu buat apa-apa pun. Saya pun dah tengok macam okay, sebenarnya terus boleh start je. Terus boleh buat je. InsyaAllah. Cuma nanti bila mak ayah dah start, saya bagi nasihat lah. Anda akan dikejar oleh anak anda. Kita pula yang nampak macam tak kecil-kecil. Anak yang akan, bah cepat bah. Saya dah hafal kat 1. Abah cepat tengok, tolong tengok. Abah saya dah hafal kat 2. Sabarlah abah pun ada kerja ni, abah pun work from home. Jadi anak yang mengejar ibu bapa sebab tawaran yang diberikan kan. Ayah dah janji kalau kamu hafal dapat PS5. Mau tak anak kejar? Betul. Dan kadang-kadang bila kita ada approach yang seronok macam tu, sebenarnya itulah yang mendatangkan motivasi kepada anak untuk kuasai CV ni. Betul tak? Kalau balik-balik macam sekarang jadual waktu belajar matematik. Dah anak pun bosan datang dekat meja belajar, menghadap buku, buka apa semua. Macam tak ada langsung rasa motivasi untuk belajar tu kan, untuk menimba. Tak ada aura. Kita siap doa lagi, ya Allah, moga-moga cikgu matematik tak masuk kelas. Betul, kita dulu pun sama. Puan Linda Sabri, kan ada kes dekat India, pengantin tak jadi kahwin sebab lelaki tak hafal sifir. Sampai macam tu sekali. Nampak penting sifir ni. Ni ada soalan yang dia tak beli Pentagon Cafe. Sempat lagi 3 jam sebelum kahwin hafal. Puan Mazni ni, Cik Man ada soalan. Pentagon Cafe dah boleh perkenalkan pada umur berapa? Umur berapa? Umur berapa subjektif. Saya galakkan perkenalkan kepada anak yang dah kenal nombor. Sekurang-kurangnya dia dah tahu nombor, dah boleh perkenalkan Pentagon Cafe. Tapi untuk bahasa yang lebih mudah, seeloknya umur 7 tahun. Lebih awal lebih baik. Sebab 7 tahun anak dah kenal kan, dah tahu asas tambah, asas tolak, dah tahu nombor. Jadi Pentagon Cafe mudahlah kita nak fahamkan anak. Tapi zaman sekarang ni, anak seawal usia 4 tahun pun dah tahu nombor. Dah masuk sekolah, dah tahu tambah tolak. Jadi boleh diperkenalkan Pentagon Cafe. Betul. Dan sebenarnya Pentagon Cafe ni adalah something yang sangat simple sebenarnya. Dan saya pun tak sangka macam Cafe boleh jadi sesimpel ini. Dan bagi saya bila waktu yang nak kenalkan dekat anak tu bergantung pada readiness anak tu sebenarnya. Kalau anak dah tanya, betul tak? Anak dah ready, dia sendiri yang nak, why not? Betul tak? Terus mula. Terus mula. Pentagon Cafe sangat menarik anak-anak saya yang untuk beraktiviti dengan Pentagon Cafe. Minta.
Even saya tidur pun anak sanggup kejut, sanggup kena marah sebab ganggu mama tidur. Dia punya seronok nak main Pentagon Cafe tu kan. Betul. Okay. Okay, kita ada lagi Wei Chung Su. Konsep yang sangat bagus. Alright. Okay, siapa yang nak dapatkan Pentagon Cafe ni boleh dapatkan dekat, tim saya dah letak link dekat situ. Link untuk dapatkan Pentagon Cafe. So, saya percaya Pentagon Cafe ni akan bantu anak anda dengan sangat, dan bantu kita juga sebenarnya, sebab bila anak tak stres belajar, mak bapak pun tak stres lah. Betul. Dia mak bapak ni stres, bila anak tu cakap sekali tak faham, cakap dua kali pun tak faham, kali ketiga dah aku dah malas dah. Even kita sebagai seorang guru pun bukan senang mengajar anak sendiri. Bukan senang mengajar anak sendiri Asyik nak marah je. Dengan anak orang lain kita bagus. Anak dengan orang lain, satu kadang-kadang kena perli dengan wife. Cik Iman dengan anak orang lain luar biasa. Dengan anak sendiri marah-marah. So maksudnya itu memang fitrah lah. Fitrah ibu fitrah. bapa. Kita stres, kenapa tak faham ni kan? Padahal sebenarnya kita ada satu sifat ibu bapa. Kita ada satu ego sebagai seorang ibu bapa. Mungkin kita kena letakkan tepi ego tu. Kita berkawan dengan anak. Kita jadi kawan kepada anak kita. Betul. Okay. Cik Man, mungkin Cik Man boleh kongsikan kat mana kalau penonton-penonton kita hari ni nak dapatkan Pentagon Cafe, nak follow. Mungkin Cik Man pun rajin buat live, buat sharing dekat social media kan. So kat mana diorang nak follow Cik Man lepas ni? Okay, boleh follow saya punya Facebook. Facebook saya nama Cik Man yang tertera tu, CHEMAN. Cik Man, gambar saya. Saya ada buat kelas FB Live setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Besok jam 10 saya berkongsi formula tambah tolak. Bagaimana cara cepat mengira tambah dengan tolak. Kita ada produk kedua sebenarnya. Produk kedua kita Pentagon Congak. Ni buku dia, Pentagon Congak tambah tolak. Okey, boleh dapatkan di ruangan komen tu, di website yang Puan Adli Rajiah kongsikan. Harga, mungkin ada yang tertanya harga, mesti mahal ni Cik Man kan? Yelah, harga istana lah kita jual. Okey, sekotak Pentagon Cafe RM60. Okey, RM60. Dalam dia ada 5 komponen. Kita bagi buku panduan, kita bagi flashcard, ada jam reward dengan revision chart. Dan akhir sekali ada QR code untuk akses kita punya video. Sifir 9 sampai sifir 99 tak perlu hafal. Kita gunakan formula je. Sampai satu masa anak kita congak je. Tengok soalan, terus jawab. Mungkin boleh kita adakan satu sesi mengajar pula bersama dengan Puan Adli Rajiah. Kalau Puan Adli Rajiah izinkan lah kan. Okey, harga sekotak RM60. Kalau Pentagon Congak, harga sebuah buku RM25. Dalam ni saya kongsikan beberapa teknik macam mana cara tambah dengan tolak dengan cepat. Ni kena ada sesi lain bedah buku Pentagon Congak. Harganya RM25. Jadi kalau kita gabungkan kedua-duanya RM85. RM85. Sekarang kita ada promosi sempena PDPR dan cuti sekolah dan sempena berprogram bersama dengan Puan Adli Rajiah. Tiba-tiba kita nak masukkan dalam scene. Harga satu set RM60. Jimat RM25. Okey, dapatkan Pentagon Cafe sekarang. Promosi sehingga 17 Jun. Kalau PDPR disambung, kita tak tahulah, mungkin sambung lagi promosi. Okey, menarik. Okey, Cik Man, terima kasih banyak. Saya rasa apa yang Cik Man buat ni memang sangat membantu, sebab saya sebagai ibu juga saya rasa sangat melegakan. Melegakan. Sebab saya rasa matematik ni adalah subjek yang killer, yang betul. Aku dulu pun tak perform, kenapa pula aku nak expect anak perform? Macam tu lah saya punya mindset lah kan. So betapa payahnya kita nak memastikan anak menguasai matematik ni. Tapi Cik Man telah berjaya mengubah saya punya persepsi sebagai ibu, di mana saya sangat yakin dan anak saya pun dah seronok dah belajar matematik. Thank you so much dengan apa yang Cik Man dah buat. Teruskan usaha. Semoga Cik Man dengan tim semua dipermudahkan urusan. Mungkin lepas habislah PKP ni, mungkin Cik Man boleh
travel semula lah. Tadi kan rasa awkward kan, tak naik kapal Betul. terbang apa semua kan. Dulu sebulan boleh dikatakan 2 hingga 4 kali naik kapal terbang. Brunei, Indonesia. Sekarang ni Puncak Jalil, Puchong. Puncak Jalil, Puchong. PKP kan. Bunyi kapal terbang pun macam tak dengar je kan. Selalu Itulah. adalah bunyi-bunyi kapal terbang tu kan. Okay. So terima kasih banyak Cik Man untuk sesi hari ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh adakan sesi lain. Saya rasa ramai juga ibu bapa yang nak tahu especially pasal matematik ni. Dan matematik ni bukan sahaja tentang tambah tolak sifir. Ada banyak lagi kan kita boleh cover matematik ni, tentang matematik ni. Okey, terima kasih kepada Puan Adli Rajia kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi. Semoga apa yang kami buat, apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat kepada ramai orang, terutama sekali khusus pada anak-anak kita suka kepada subjek matematik. InsyaAllah. Okay, thank you so much Cik Man dan tim, dan kepada semua yang menonton hari ni, terima kasih banyak-banyak. Stay safe, jaga diri, jaga SOP, pakai mask. Kalau tak cukup 1, pakailah 2, 3 pun tak apalah. Sama-sama lah kita jaga diri. Thank you so much Cik Man. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.